hai bersama saya Eva dalam Sembang Cerik. Sebelum kita mulakan kita punya perbincangan ni, kami di Sembang Cerik tak menggalakkan sangat untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Jadi kita akan minimalkan seminimum mungkinlah penggunaan bahasa Inggeris. Okey, hari ni kita punya tetamu yang sangat kena dengan surrounding kita macam alam-alam tu. Kita ada Pak Ya. Okey, Pak Ya boleh tak kenalkan diri? Okay, aku Pak Ya, tu gelaran yang orang selalu panggil aku lah. Tapi kalau nama artis aku, mesti orang akan kenal aku dengan nama Ahmad Idris. Pak Ya belajar mana? Aku baru je habis belajar Aswara dalam pengurusan rekaan seni visual. Diploma. Okay, tak, sebenarnya Pak Ya dengan Eva, kita orang daripada Aswara. Tapi kita macam awkward sikit sebab aku tak pernah borak dengan Pak Ya sebelum ni, betul tak? Okay, tak apa. Okay. Untuk soalan pertama ni, macam Pak Ya kata, Pak Ya baru habis diploma kan? Dan baru buat peta. Ya, betul. Okay. Boleh tak Pak Ya ceritakan sikit tentang projek peta yang korang buat dan terangkan sikit apa tu peta? Sebab mungkin orang sayang apa ni peta ni? Peta sebenarnya adalah penilaian akhir bagi setiap pengurusan yang ada kat Aswara lah. Dia peta tu dia macam lebih bebas untuk kita nak buat apa-apa pun. Macam aku rekaan seni visual, dia akan bebaskan aku untuk buat apa-apa yang kena mengenai dengan visual. So daripada peta tu aku macam ambil peluang lah nak buat benda yang bebas. So lebih senang sikit lah dengan hati, tak perlu ikut tema ke apa-apa macam tu. So macam peta korang hari tu korang buat macam mana? Sebab waktu korang peta kita dalam musim PKP. So korang buat online kan? Ya, betul. Macam mana korang buat pameran tu secara online? Okay, macam proses sama juga macam setiap artis, kita buat juga karya-karya. Tapi dia akhirnya akan macam jadi karya tu tak dapat tengok depan mata secara zahirnya. Kita just boleh nampak dia macam screennya. So bagi pameran online ni agak macam tak sesuai juga untuk setengah pengkarya yang banyak berkarya macam yang lebih macam memerlukan penglihatan yang betul-betul di depan mata ataupun sentuhan ke apa. So dia sedikit sebenarnya mencacatkan kita punya karya tu sendiri lah, kita punya komprominya dengan karya tu. So maksudnya macam korang dah siap-siap melukis, lepas tu terus macam mana? Masukkan dia macam akan ada satu perisian yang boleh buatkan satu pameran virtual lah. Kita macam tangkap gambar semua karya-karya, kita letakkan dalam perisian tu, lepas tu kita boleh upload ke internet. So dia akan macam semua orang boleh tengok? Semua ada. Dia macam ada satu layout gallery. Oh, faham. Sebab sama ni Cik Eva ingat korang punya pameran kira macam pameran tertutup lah. Maksudnya macam korang ada sesi soal jawab tu, cuma ni antara korang dengan lecturer je. Rupanya benda tu boleh ditengok oleh semua orang. Faham? Okay, macam cerita pasal pameran, kita akan ada kurator kan. Macam Pak Ya sendiri pernah jadi kurator? Pernah. Aku pernah buat 3 kuratorium untuk 3 pameran lah. First pameran yang aku buat pasal filem fotografi. Dan dia lebih beralih sikit pada seni halus lah, sebab time tu aku banyak berminat kat filem fotografi. So aku kumpul kawan-kawan tu yang aku kenal dan ada yang tak kenal untuk buat satu pameran filem fotografi tapi dalam konsep seni halus, iaitu instalasi. Okay, macam macam kita cakap pasal kurator, untuk orang yang belajar seni mungkin faham, mungkin tahulah, macam aku sendiri pun macam tahulah juga sikit-sikit kan. Tapi untuk orang yang memang tak tahu langsung seni visual ni, kurator ni sebenarnya apa? Apa tugas dia? Apa fungsi dia? Kurator ni wajib ada dalam setiap pameran sebab kurator ni menjadi seorang dia yang buat pemilihan karya yang sesuai untuk masa pameran tu atau tak, dan dia yang akan menyusun karya-karya tempat yang sesuai untuk lokasi yang sesuai. Itu daripada karya-karya tu dia akan compile-kan untuk jadikan macam satu tema yang
kalau macam orang biasa tengok dia takkan nampak pun, tapi sebagai creator dia akan dapat juga satu titik tengah yang boleh kumpulkan semua karya-karya tu kan. Macam inilah tema untuk pameran ini. Ya, okay. Walaupun kalau kita tengok secara visual macam yang ni tiba-tiba buat macam lukisan figure kan. Yang ni tiba-tiba buat abstract, tapi dia macam daripada setiap artis tu kan, dia akan kumpul je punya idea dia, isi statement semua tu. Jangan cuba cari ke titik tengah dia macam mana nak dapatkan satu benda. Walaupun pameran tu melibatkan pameran solo, masih kena ada curator juga. Betul. Okay, macam tadi Pak Yah cakap, Pak Yah jadi curator. Okay, macam beza, aku tak tahulah. Tapi sebab tu aku nak tanya kau, macam berbeza tak kepuasan yang kau dapat bila kau melukis dengan bila kau jadi curator? Ke tak ada? Ke macam sama je? Dia kalau jadi curator, dia lebih macam dia yang seronok je tu, dia akan nampak macam tanpa pemilihan karya macam kita dapat tahu lagi isi mendalam pasal karya, sebab kita akan face to face dengan artis tu sendiri. Kita akan sembang dengan artis tu, tanya dia apa karya ni semua. Kita macam lagi mendalam lah rasanya. Tu kalau macam kita kumpulkan semua tu, dia macam nampak benda tu lagi seronok lah, macam isi yang banyak. So dia akan macam lebih berkembang idea dia untuk buat satu tema ke apa, macam tu lah. So macam aku pelik tau, macam mana contohlah bila ada pameran, kurator tu dipilih. Maksudnya pelukis boleh memilih kurator yang diorang nak, ataupun kurator tu memang dah di-set. Maksudnya dia ni, engkau memang akan jadi kurator untuk pameran ni, ataupun aku sebagai pelukis aku boleh macam aku tak nak dia, aku nak dia jadi kurator aku. Itu macam mana? Aku tak faham sangat dia punya proses tu. Kalau macam solo, artis tu sendiri boleh buat pemilihan lah untuk kurator, tapi macam pameran yang berkumpulan, mostly galeri yang akan pilih. Faham. Macam tu lah. Okay, macam orang tahu seni halus ni, seni halus of course lah, orang tahu macam kita orang yang melukis, orang yang buat karya. Paling tinggi pun orang tahu kerja untuk seni halus ni, cabang kerja dia adalah kurator. Ke ada lagi cabang kerja yang kita tak tahu? Maksudnya seni halus ni sebenarnya banyak je cabang pekerjaan lain, cuma orang je tak tahu. Sebenarnya ada je banyak je yang kalau kita ambil khusus seni halus kan, tak semestinya kita jadi pengkarya. Okay. Setengah boleh jadi sejarawan untuk seni. Serius lah? Sejarawan dan juga pengkritik seni. Tapi pengkritik seni kurang sikit kat Malaysia sebab tak ramai yang nak cuba benda tu lah. Sebab benda tu agak kritikal. So macam takut sikit lah. Takut kena macam kau kritik orang kritik kau balik macam tu lah. Tapi sepatutnya pengkritik tu kena ada setiap negara untuk seni, sebab dia akan improve kita punya seni tau. Macam perkembangan dia macam jadi macam tak elok sikit kan. So banyak orang akan ambil tiba, ambil isi macam tu kan. So dia akan lagi berkembang lah semua tu. Okay, biasa. Okay, macam tadi kan Pak Yah cakap pasal kita kekurangan pengkritik seni. Okay, soalan aku yang seterusnya ni, dia macam, dia lebih kepada perbincangan terbuka tau. So aku macam nak minta pendapat kau. Adakah disebabkan kita kekurangan pengkritik seni ni, adakah kau rasa sebab itu, okay, kan, macam ni. Adakah kau rasa seni dekat Malaysia ni, kita semakin maju ke hadapan ataupun kita macam sedikit ke belakang? Adakah faktor-faktornya adalah salah satu sebab kita kekurangan pengkritik seni ke? Atau macam mana? Pada mulanya, sejarah seni kat Malaysia ni memang kita lambat betul lah, memang betul lambat lah daripada negara-negara lain. Seperti macam Indonesia, mereka lagi laju sebab mereka macam ada dia punya terbuka lagi aja mereka untuk menerima kan. Tapi macam Malaysia kita macam ada budaya semua tu kan. So macam kadang-kadang barat punya seni dah masuk lama dah, tapi penerimaan dia kurang. So kita still ditampuk yang lama lah untuk buat macam benda-benda yang konvensional. So kita macam nampak sikit lah, nampak ke belakang tu, tapi sebenarnya kita ada juga yang kumpulan-kumpulan yang dah move on dah pergi gerak lah. Cuma tak banyak lah yang sebab banyak kan lebih suka kepada konvensional sebab lagi senang jual, senang orang nak terima lagi, macam tu lah. Macam kalau macam Pak Yah sendiri tengok kan,
kita dekat Malaysia ni popular dengan aliran apa? Sebab macam yang aku tahu, seni macam ada banyak aliran. Macam macam dadaism, action, macam benda-benda macam tu lah. Realism. So macam kita kat Malaysia ni terkenal dengan apa? Macam kalau kau tengok pelukis-pelukis ni banyak punya aliran apa? Untuk sejarah, kebanyakan beralih ke abstrak lah. Abstrak yang paling macam tahap yang tertinggi lah. Tapi sekarang paling hebat. Tapi sekarang ni untuk yang macam artis-artis muda, mereka banyak ke arah pop. Pop surrealist. Pop, pop tu yang macam warna dia Warna yang agak terang-terang, warna dia yang cerah. kuning, purple macam tu. Dia pun macam tu. Okay, faham. Okay, lepas tu, saya nak cakap, kita kan sekarang tengah musim, soalan biasalah, kita sekarang tengah musim COVID kan. Jadi, kau rasa terbantut tak pergerakan seni visual dekat Malaysia? Dia ikut artis tu sendiri lah. Kebanyakan artis berharap ke pameran kan. Tapi time pameran mesti dia tak boleh ada sebab dia mengumpulkan ramai orang semua kan. So banyak yang beralih ke ni lah, pameran online. Tapi setengah artis tak berminat dengan pameran online sebab dia kena kompromi dengan dunia karya. So dia ambil peluang tu mungkin macam beralih ke benda-benda lain macam bidang muzik ke, penulisan ke. Maksud Pak Ya berkompromi dengan karya? Macam karya tu sebenarnya perlu benda ni kan, tapi disebabkan macam perlu sentuhan ke apa, tapi macam bila online benda tu kita kena tengok je. Kena tengok je kan. So macam dia kena compromise dia punya karya tu jadi macam artis terbatas lah. Artis tu pasal rasa macam tak puas hati dengan apa dia buat. Macam tu lah. Okay, sebab tadi Ifah dah tanya pasal macam adakah musim-musim COVID ni pergerakan seni visual terbantut kan? Macam kau sendiri, macam ya, macam mana, apa yang buat kau percaya untuk macam yang aku nak sambung dengan seni visual? Sebab bagi aku lah, jangan kecam, tapi macam bagi aku, walaupun aku ambil bidang seni, tapi aku rasa macam pilihan aku ni satu pilihan yang berisiko. Sebab bukanlah aku cakap seni ni tak ada apa ke mana ke arah ke apa. Cuma macam mana, aku boleh cakap golongan seni adalah golongan yang minoriti. Jadi pilihan aku untuk berada dalam bidang seni ni satu benda yang risiko. Tapi macam mana kau boleh macam yakin gila lah macam yang aku nak ambil bidang seni visual dalam keadaan seni dekat Malaysia ni pun macam kau cakap, macam kita pun macam yang penerimaan tu masih lagi bergerak lambat. Macam mana kau macam yakin lah macam first, bagi aku lah, aku still buat seni halus sampai sekarang ni. Memang benda paling utama aku fikir adalah untuk kepuasan hati lah. Tak kisah aku macam benda ni boleh buat aku hidup ke tak kan. Tapi aku kan stablekan hidup aku juga lah dengan buat kerja-kerja yang biasa untuk aku still buat juga aku punya karya. Kau buat memang sebab apa yang kau fikir adalah sebab diri kau, lebih pada diri kau. Okay, faham? Aku okey je, maksudnya macam yang sebab aku tahu kalau aku tanya orang-orang lain pun yang ambil bidang seni ni, kenapa diorang ambil, diorang akan kata macam yang lebih kepada minat. So diorang nak hidup dengan minat, dalam masa yang sama diorang nak jalani hidup diorang macam biasa lah. Okay. Kau masih berkarya, masih buat lagi, masih berjalan lagi macam biasa lah. Okay, ni soalan jahil. Sebabnya, macam aku bukan budak visual kan. Aku nak tanya, macam mana korang nilai satu lukisan ni tau? Betul, ada satu lukisan kan? Macam mana korang nilai, ni lukisan yang baik, ni lukisan yang baik? Sebab kalau macam seni lain, contoh kalau aku ambil paling dekat, kalau penulisan, kita orang akan nilai dari segi bahasa, dari segi plot cerita. Benda tu kita nampak bergerak tau. Ataupun macam kalau teater, kita orang nilai dari segi lakonan, dari segi skrip, naskah apa semua kan. Tapi kalau macam lukisan, benda tu statik. Macam mana korang nilai? Macam, lukisan ni tak ni sangat lah, lukisan ni okey, better apa semua. Secara asasnya, macam karya tu dah kebebasan. So dia tak ada salah ataupun betul.
Tapi dari segi akademik mesti kita tengok juga macam apa elemen dan prinsip yang dia pakai semua kan. So kita boleh macam judge daripada benda tu lah, dan juga isi idea apa tu semua benda tu. Tapi bagi aku tak ada karya yang buruk pun bagi aku lah, sebab setiap orang ada perspektif dia masing-masing kan. So macam kadang-kadang benda yang dia buat buruk tu bagi dia nampak elok, cantik. Tapi macam bagi kita nampak buruk. Tapi macam kita tak boleh nak petikan benda tu lah, sebab semua orang otak yang berbeza, bukan sama pun. So bagi aku tak ada problem lah. Okay, itu adalah soalan terakhir tadi untuk Pak Ya. Sorry, itu adalah soalan terakhir tadi untuk Pak Ya. So, kita jumpa untuk sekarang ni adalah episod yang ketiga. Okay, sekarang ni adalah episod yang ketiga. So, kita jumpa untuk yang next nanti untuk episod yang keempat. Bye, Pak Ya, bye. Sini, bye. Okay.